المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقضي زمن الحيض والنفاس. Seandainya jadi murtad oleh seorang perempuan ataupun dia mabuk, jadi mabuk oleh seorang perempuan, summa hadha, kemudian tak lama lepas pada tu dia datang haid atau nafisat ataupun bernifas, mana beranuk tubik darah nifas, lam taqdi zaman al-haid wan nifas, tidak nescaya tidak mengqada masa haid dan juga masa nifas. Jadi dalam masa murtad dia, hok dia haid, hok dia nifas, ataupun masa mabuk dia, mabuk dulu maknanya kemudian dia mari haid, dalam masa mabuk, dalam tempoh masa mabuk dan juga nifas ataupun nifas. Jadi dia tak wajib qada huk masa datang haid tu, dalam masa murtad dia ataupun dalam masa mabuk dia. Itu. Jadi tak wajib dia qadakan sembahyang. Huk masa tu ialah masa huk dia datang haid. Wa faraqatil majnuna, dan membezalah oleh ia al-majnuna al-haid awin nufasa, akan orang gila bi anna isqatus salati anha azimatun, dengan bahawa menggugurkan sembahyang daripada haid ataupun an-nufasa itu azimatun, ialah azimah dia panggil. Azimah ni makna dia huasa. Seperti kita kata semaya zuhur 4 rakaat, itu dia panggil azimah. Kemudian qasar semaya, jadi 2 rakaat tu dia panggil rukhsah. Tu azimah ni huasa, huk mula lagi. Jadi menggugurkan semaya daripada haid itu walaupun orang yang berhaid itu azimah, bukan rukhsah dah. Tu bukan rukhsah tapi azimah. Li'annaha, bakpo kata menggugurkan semaya daripada orang yang haid itu azimah. Li'annaha, kerana bahawasanya al-haid al-haid ataupun an-nufasa
mukallafatun bitarki, ditaklifkan akan dia dengan meninggalkan. Perempuan haid ni ditaklifkan dengan meninggalkan semaya, bukan ditaklifkan dengan mengerjakan semaya. Nah. Jadi isqatus solah itu adalah azimah. Bukannya rukhsah. Wa anhu, dan daripada majnun rukhsatun. Adapun isqatus solah daripada orang gila itu adalah rukhsah. Bukannya azimah. Qala wal murtaddu was sakranu, dan bermula murtad dan orang yang mabuk, laisa min ahliha, tidaklah kedua mereka itu, al-murtad dan juga as-sakran, daripada ahlinya ahli rukhsah. Kenapa? Kerana ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak digantungkan, ditaklikkan dengan maksiat. Jadi manakala ayatnya mana murtad, dan juga murtad tu maksiatlah, sakron. Tu. Wa ma waqa'a fil majmu'i min qada'il haid al-murtaddati zaman al-junum, barang yang jatuh di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Waqa'a ni biasa maksudnya jatuh silap dah, berlaku silap. Daripada qada, kena qada orang perempuan yang murtad, masuk gila dia tu. Masa dia gila tu makna kena qada. Itu nusibab fihi, dibangsakan padanya, pada ma waqa'a fil majmu' itu ila sahwi, kepada lupa. Jadi maknanya, kesimpulannya maknanya murtad mana masa gila tu tidak wajib kena qada. Tu. Wala qada'a 'ala tifli idza balagha, tidak wajib qada di atas kanak-kanak. Sebut kata kanak-kanak belum balik lagi lah. Idza balagha, bila dia tu sampai umur. Kalau kena qada gak nyanyo lah ni. Tu. Wa ya'muruhu al-waliyu biha idza mayyaza, menyuruh akan dia akan at-tifl, oleh wali dia dengannya, dengan semayat. Idza mayyaza, apabila tamyiz oleh dia. Ia mana tifli. Walau qada'an lima fatahu ba'da tamyiz, sekalipun adalah qada bagi barang hak luput akan dia, akan matu selepas daripada tamyiz pun maknanya tak ada kena qada. Tu. Jadi lepas daripada tamyiz tu dia dah ahli ibadat dah, dia ahli niyah, mana ahlun lin niyah, ahliyatun niyah dipanggil, keahlian bagi niat dah. Sebab dia ada sifat tamyiz. Kerana niat-niat ni fungsi dia adalah tamyiz. Dan tamyiz itu ialah akal lah, fungsi akal. Jadi umur 7 tahun kebiasaannya ialah berlaku dah tamyiz. Wa tamyizu ba'da istikmali 7 sinina, dan bermula tamyiz itu selepas daripada sempurna 7 tahun. Cukup 7 tahun qamariyah lah, 7 tahun qamariyah bukan syamsiah. Wa yudrabu ala tarkiha ba'da 10 sinin, dipukul ala tarkiha ay li ajli tarkiha, kerana meninggalkan akan dia as-salah selepas 10 tahun. Limadha? Li khabari muru as-sabiyah. Itu dia ada banyak riwayat ni. Muru as-sabiyah ay was-sabiyah, suruh oleh kamu, khitab kepada wali akan kanak-kanak laki-laki, termasuklah ay artinya was-sabiyah, termasuklah kanak-kanak perempuan, bis-salah, dengan sembahyang, idza balagha 7 sinina, apabila kanak-kanak saat itu dia tu sampai 7 tahun qamariyah. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha, dan apabila dia tu balik, apabila dia tu sampai umur 10 tahun, maka pukul oleh kamu akan dia, alaiha ay li ajli tarkiha, kerana meninggalkan
akan dia akan semaya. Bakpo kena pukul umur 10 tahun kerana kebarang kalian mana balik tu adalah sangat besar ketika umur 10 tahun. Kerana kiraan tahun pun ialah tahun Qamariyah, dia agak lebih awal daripada tahun kita ni duk sebut anak umur 10 tahun tu kita duk kira Masihi, miladi. Tu. Jadi bila dia balik maknanya kerana kemungkinan besar dia tu balik. Kerana kita tidak tahu anak kita balik tu bila, saat kali pertama dia balik bila. Kalau kanak-kanak perempuan boleh jadi makna dia laporkan kepada umi dia, mama dia, kerana tubik darah kat tu. Dan itu satu benda yang menakutkan kalaulah dia tidak tahu, tidak ada ilmu tentang bagaimana seorang kanak-kanak perempuan tu datang mula-mula kedatangan haid. Jadi kalau dia tahu dah, ada maklumat awal, boleh jadi dia tidaklah terlalu terkejut, tapi terkejut juga. Muka tubik darah kat tu. Dia pergilah royak kepada mama dia. Dia kata kita tubik darah, teriaklah dia. Mama dia pun lepas pada dah royak habis suka sengih, suka. Oh mama ni orang royak dia tak suka pula dah. Tak suka kuan muka benda biasa saja. Jadi biasanya kanak-kanak perempuan ni boleh jadi ibunya boleh menyedari dia tu balik. Tapi yang namanya kanak-kanak laki-laki ni macam mana? Kalau dah dia balik dengan cara imna', ihtilam, mana mimpi basah, keluar mani. Tapi bila masa dia nak royak kau ayah dia kau dok lagi. Dia nak royak kau dia bapanya. Dia tidak rasa takut, cuma dia rasa pelik. Bapa yang semenjak akhir-akhir ni dia jadi mimpi basah ni. Bangun tidur dia rasa basah bapa ni. Mari kok mana ni hari ni? Nak tengok datang tiri kata tiada tiri ni. Jadi dia duk sekir begitu, dia tak ada lagi tanya mak dia, muka dia tidak takut ni. Cuma dia dapat rasakan bahasanya dia tidur sekarang ni akhir-akhir ni jadi sedap juga tidur. Jadi nak tidur sama. Tidur bawa motor merempik, maknanya terjun gahang sama. Suka. Jadi bila dia nak royak, dia tak royak nah. Kawan-kawan tu betul leku kata, baliklah anak kita tu tengok, aku tengok tu. Lama dia baliknya ni. Kita baru kabar kata tu betul leku tu, lama dah. Jadi anak laki-laki kita tak tahu. Begitu juga anak pun jadi ni. Apabila kita telah mulakan anak kita dengan amal-amal fardu ain, di peringkat umur dia 7 tahun, itulah umur tamyiz. Maknanya umur aqallus sinil bulugh ialah 9 sinin qamariyatan takriban. Mana tu 9 tahun qamariyah takriban. 15 hari lagi nak cukup 9 tahun. Nama dia 9 tahun dah. Jadi makna umur 9 tahun ni maknanya anak kita dah 3. Kitanya duk berasa budak lagi. Kanak-kanak perempuan dia lebih derah, dia lebih biasa. Kanak-kanak perempuan dia lebih cepat balik. Kerana dia panggil pembesaran dia tu dia lebih subur berbanding dengan kanak laki-laki. Jadi maknanya umur dah 3 ni jak. Yalah dia tu balik dah. Kalau dia tu derah maknanya balik. Umur dah 4, dah 5. Jadi dah 4 umur 10 tahun itu kemungkinan besar dia tu balik. Sebab tu pukul. Kerana dia meninggalkan kerana nak takdib. Pukul tu bukan siapa luka tidak. Ni istilah pukul tu. Istilah pukul nak takdib. Ini tidak baik ibu bapa kau baik. Ustaz kau makna dia. Jadi dia tak faham pukul tu untuk apa. Akhirnya lah ni tak boleh nak pukul langsung dah. Pukul tu untuk takdib. Mengajar adab sahaja. Bukan memudaratkan dia. Allah ni siapa-siapa dia pun tak boleh pukul. Anak sendiri pun tak boleh pukul. Tak ada gadai. Tahu kau jirau nyolapu kat jawab dia kita ni kena sama kerana orang panggil derak anak dah jawab dia tu. Jadi maknanya kita dah tak boleh dah benda-benda begitu. Maksudnya dia boleh pukul tu maknanya kerana nak mempermalukan, nak takdib dia bukan maknanya kalau kita sudah tarbiyah anak kita dengan sifat malu, dengan harga diri. Jadi memukul itu bukanlah orang panggil sakit lah juga sikit-sikit tetapi yang lebih besar daripada tu makna dia rasa diri dia tu tu begitu. Diperlakukan begitu. Sebab dia telah ditarbiahkan dengan harga diri. Mur'ah. Ada mur'ah.
Sekarang ni orang-orang dah pakat buai belaka sifat malu, jadi tak rasa malu. Apa-apa pun makna tak malu. Apa pun nak berlaku dia tak rasa tak malu dah. Tu. Jadi kenapa 10 tahun itu dipukul akan anak-anak yang tidak sembahyang? Akan anak 10 tahun itu kemungkinan besar sudah balik. Tu kerana kita tak tahu dia balik bila. Qala muallifu rahimahullahu taala ala tarkiha, tu tafsir kepada ala alaiha, di atas meninggalkannya, makna li ajli tarkiha, kerana meninggalkan semaya umur 10 tahun. Sahahahu at-Tirmidzi, menhukumkan sahih hadzal hadis oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan lain daripada Imam Tirmidzi, iaitu termasuklah Abu Dawud. Tambihun ay hadza tambihun munabbihum liman ghafala. Ini ialah satu tambih, yakni satu penjagaan yang menjagakan bagi mereka yang lalai. Zahiru kalamihim, zahir kalam mereka itu al-fuqaha, annahu, bahawasanya sya'an yushtaratu lid-darb, disyaratkan bagi pukul itu tamamul ashirah, kena sempurna cukup 10 tahun. Sempurna cukup 10 tahun, enggak tarikh hari jadi lah. Hari lahir itu baru cukup. Kita ni masuk tahun ni kita panggil 10 tahun dah, 11 tahun dah. Jadi, zahir kalam mereka itu, zahir, bahawasanya disyaratkan bagi pukul itu ialah sempurna 10 tahun. Lakin akan tetapi qala as-Saymariyu, innahu, bahawasanya sabi sana yudrabu fi asna'iha, dipukul pada pertengahannya al-ashirah. Maksudnya dah mula masuk tahun yang ke-10 umur kanak-kanak sana. Apabila sudah melangkaui masuk dah kepada umur yang ke-10, walaupun tidak sempurna lagi cukup betul-betul 10 tahun, maka boleh dah dipukul akan dia kerana meninggalkan semaya. Dan wasahhahu al-Asnawi, mentasihkan akan ini, akan ini tambah maknanya oleh Asnawi, wa jazama bi Ibnul Muqri, dan menjazam dengannya dengan ma sahahu Asnawi itu oleh Ibnul Muqri, wa huwa az-zahiru. Jadi mana qala as-Saymari dan wasahhahu al-Asnawi itu ialah yang zahir, li'annahu mazinnatul bulugh. Karena al-ashirah itu ialah mazinnatul bulugh, tempat sengka bagi balik. Maka al-mazinnah tuqamu maqam al-yaqin. Mazinah, tempat sengka itu akhirnya didirikan dia pada tempat yakin. Tu. Balik kalau 10 tahun kan, balik dah lah tu. Wa muqtada ma fil majmu'. Muqtada ni makna mafhum. Mafhum bare yang ada di dalam kitab majmu', anna tamyiza wahdahu la yakfi fil amr. Bahasanya tamyiz, tamyiz la yakfi fil amri, tidak memadai pada nak suruh tu. Sebab Nabi sebut abna'u sab'in pada satu riwayat. Anak 7 tahun. Jadi walaupun sudah ada sifat tamyiz, namun kalau dia tak cukup 7 tahun, tidak wajib suruh lagi. Nak suruh boleh dah, cuma tak wajib suruh. Hukum suruh tu wajib kepada wali, kepada ibu bapa. Muru, tu fi'lul amri ifadatu ma'nal wujub. Bila tidak ada apa-apa manik daripada memakai makna itu, maka dia kekal dengan makna tu. Jadi Nabi kata muru, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya wajib kena buatlah. Jadi daripada mantuk hadis ini, jadi kalau semata-mata tamyiz, dia sudah tamyiz, bahasanya tamyiz wahdahu, semata-mata tamyiz tidak mencukupi pada perintah suruh. Suruh dia semaya tu, balla buda ma'ahu minat sab'in, bahkan tak dapat tidak serta tamyiz itu daripada 7 tahun. Ada kanak-kanak yang
cepat dia punya tamyiz, umur 9 tahun tu sudah tamyiz. Kena cukup 7 tahun dulu. Wa qala fil kifayah, berkata tu kitab kifayah, di dalam kitab al-kifayah, innahul masyhur, bahawasanya maknanya kaunu sabi', kaunu tamyiz wahdah itu la yakfi fil amr bal la buda ma'au min as-sabi', itu masyhur. Mana masyhur orang tahu berlaku. Wa ahsanu ma qila fi hadis tamyiz, hok comel sekali lah barang yang dikatakan pada ta'rif tamyiz, annahu, bahawasanya at-tamyiza ni yasiru tiflu, jadilah kanak-kanak tu bihaitsu yaqulu wahdah, dengan sekira-kira dia boleh makan sendiri, tidak kena suap dak. Wa yashrabu wahdah, dia boleh minum sendiri, boleh pergi ambil sendiri. Muka kawi belaka learning ni, fikir dekat cu tu ambil air, tak boleh ambil apa tu. Kabar-kabarnya duk main bergurau pok dia, cu hai panas, tak ada pasal-pasal lagi klinik ni. Jadi ni wa yastanji wahdah, dan dia boleh beristinja, basuh berak kecing sendirinya. Itu hak paling comel lah kita nak kata pada makna tamyiz. Mana boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh basuh berak sendiri. Tu cukup dah. Itu adalah pengurusan diri yang paling basic, paling asas. Tu. Wa fi riwayat Abu Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila mata yusalli as-sabiyyu. Di dalam riwayat Abi Dawud, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bila kanak-kanak ni kena semaya? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arafa shimalahu min yaminih, apabila dia tahu, dia kenal tangan kirinya daripada tangan kanannya, tak tukar. Shimal yamin, tu kanan kiri, jangan tukar. Itu pernah ditanya akan Nabi, begitu dijawab dengan begitu. Qala ad-damiriyu wal muradu murad, dengan tamyiz itu idza arafa ma yadurru wa ma yanfa'u. Murad dengan tamyiz itu apabila tahulah oleh seorang kanak-kanak barang yang memudaratkan akan dia, wa ma yanfa'u, dan barang yang memberi manfaat akan dia, paling asah lah. Ni tahu apa mudarat, tahu apa manfaat ni, remaja pun tak boleh nak beza lagi. Ikut kemauan hati ni, tak boleh nak tahan, tak boleh nak tahan. Ini maksudnya perkara-perkara yang mudarat yang pada asasnya, apa yang memberi mudarat, apa yang memberi manfaat. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', wal amru wad darbu wajibani alal wali. Dalam hadis itu, muru auladakum wadribu alaiha, ada dua arahan Nabi, suruh dengan pukul. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', suruh dan pukul itu wajib kedua-duanya alal wali, di atas walinya, penjaga dia, aban kana, bapa ada ya, au jaddan, ataupun yang menjaga dia tu ialah tok. Tok kena jaga cucu pula, dah habis anak, kena jaga cucu pula itu dia. Tok jamin hari ni, kalau jamin hari tu tok ni tok tina pun dia tak cara dah, tak ada 40 harinya pergi menoreh dah. Buat mana muka orang panggil tok mak kepada orang tina, maknanya dia tak jaga lah mana tu. Perdikari orang jamin dulu lah gitu. Jatuh ke sekarang lah ni bukan anak sekolah dah, cucu sekolah sibuk amo tak ada orang, tak lagi ustaz anak sekolah mana. Ini bukan anak sekolah, cucu sekolah dia mengambil ingatan cucu sekolah jelah daripada orang lain tu dia ada orang panggil mudarat, ada manfaat al maklum sajalah nak suruh kepada orang juga walaupun dengan bayar sekalipun masih ada lagi risiko. Au jadan au wasian, jadan makna tu atau wasian, orang yang terima wasiat, atau qayyiman, yang dilantik min jihatil qadi, qadi lantik dia untuk menjadi wali.
Tu. Wa fil muhimmat, bagi Iman Asnawi, bagi kita di dalam kitab Muhimmat, wal multaqitu, orang yang memungut anak. Jumpa dalam tun siapa, tempat dalam tandah pun ada. Ataupun dak pe tangga, dia pergi letak dak pe tangga ke, pas dia duduk jauh-jauh hitam. Pas dia pekong dengan batu nak suruh tuai rumah buka pintu. Dia pun tengok, oh ni tuai ni. Ambil anak aku, dia cek ni, rumah ni dia tuai. Orang yang memungut anak ni. Wa malikur raqiqi, tuai kepada raqiq, tuai kepada hamba fi ma'nal abi, ialah pada makna pak. Multaqid malikur raqiq ialah pada makna pak juga, sama je. Wa kadzal mudha', lagu tu juga itu khilaf. Wak mari dengan lafaz wa kadza. Al mudha' yang disimpan taruh. Dia mau tolong pergi anak ambo. Bapa pula ambo nak cuti Malaysia. Lama mana? 2 minggu. Mana basuh aku ni, banyak kerja ni. Oh sedap dia nak pergi melancong ni. Anak kecil tak siap bawa. Aduh nak honeymoon ni. Jadi mudah orang yang disimpan taruh, maksudnya kita diberi amanah untuk jaga anak orang, kita kena suruh juga. Tu dia. Mana seperti bapak juga. Wal musta'iru, orang yang meminjam, nak pinjawi anu amo tak ada anu, nikah belah-belah tahun dah. Bapak pula lah anak-anak ni qurratu a'yun, min qurrati a'yun, yang menghibur ke hati. Sukanya tengok ni main dengan anak, nak pinjawi ni anak demo ni. Tu. Jadi dia kena suruh juga seperti bapak. Wa nahwuhuma, dan seumpama keduanya, mudha' dan juga musta'ir. Qala at-Tabari wa la yaqtasiru ala mujarradi sighati. Kata Tabari, tidak menyimpan oleh seorang di atas semata-mata sirahnya. Tu. Sirah al-amr itu. Mana suruh semaya. Dirikan olehmu. Jadi itu ni. Suruh semaya lah. Dulu tak apalah. Kalau kita mengaji ni, dia tak ada perintah Allah Ta'ala suruh semaya. Kalau adanya dirikan semaya. Dirikan semaya dia. Pelik. Pelik. Apa kecik lagu ni? Dirikan semaya. Dia tak dapat nama satu lagi. Jadi kita suruh semaya dah. Semaya. Adik kena semaya dah. Orang tu jangan masuk je satu. Kena semaya dah. Tak boleh tak semaya. Jadi tak cukup dengan semata-mata suruh. Bal labudda ma'ahu minat tahdid. Wakil tak dapat tidak, serta al-amr itu daripada tahdid. Tahdid itu memberi ancaman. Tak boleh kita tak semaya ni. Tuhan marah makna masuk neraka ni. Wa qala fi Rawdah, berkata Imam Nawawi di dalam Rawdahnya, yajibu 'alal aba wal ummahati ta'limu auladihim at-taharata was-salata. Wajib di atas bapak-bapak dan mak-mak mengajarkan anak-anak mereka itu, tak kira laki-laki dan perempuan, ajar beri at-taharata was-salata. Kena ajar taharah. Anak taharah itu miftahus salah, nak kunci kepada semaya. Bukan suruh semaya saja, kena ajarlah pula semaya dengan betul. Semaya, suruh semaya lah, tak cara. Jadi kena tengoklah pula, kena pantau. Suruh semaya, lepas tu tengoklah beki. Mana tempat-tempat hok kena beki mula-mula dulu. Hok napok kasar, kesilap hok kasar-kasar dulu. Wasyara'i, dan juga syara'i. Rayaklah hari ke dia, kena rayak. Wajib ke dia. Tu. Qala wala qada'a 'ala al-haidi aw an-nufasa'i idza tahurata. Tidak ada qada di atas haid ataupun nufasa apabila suci kedua mereka itu daripada haid dan juga nifas. Tak wajib kena qada. Sebab apa tak wajib kena qada? Kerana benda tu kekerapan pengulangan dia tu. Jadi kalau kena qada gak tak habis semua. Duk qada lah dia tu. Duk qada semata wa hal yahrumu alaihima au yukrahu.
Jadi tidak wajib, mana tak wajib dia qada. Tak wajib. Tapi adakah hari dia qada? Dia jenis berjuruh kadang-kadang berjuruh tak ada kaedah siapa gawa habis supaya nasi kabu tak apa muka kita makan sedap dia tak ada kaedah ni nak jaga makna-makna supaya tidak disalah faham. Jadi tidak ada jenis qada di atas haid dan juga nufasa apabila mereka berdua tu suci. Baiklah, tak qada makna tak wajib qada. Tak wajib tu adakah hari wa hal yahrumu alaihima aw yukrahu. Adakah hari di atas kedua mereka itu mana semaya haid dan nifas ni aw yukrahu ataupun dimakruhkan wajhani ada dua wajah aw jahuhuma yang terlebih ada wajah daripada kedua wajah ats-tsani mana al-ahsan fil wajhi yang terlebih elok pada wajahnya ialah ats-tsani. Ats-tsani mana wa hal yahrumu alaihima hare aw yukrahu. Ats-tsani itu mana makruh. Jadi yang terlebih ada wajah makruh, ada juga yang mengatakan haram. Wala ala majnuni aw mughman alaihi idza afaqa. Dan tidak ada qada di atas majnun orang gila atau mughman alaih ataupun orang yang dipensankan di atasnya idza afaqa apabila sembuhlah kedua mereka itu. Jadi bila sembuh daripada gila, sembuh daripada pensan. Limadza? Kerana apa? Li hadisi, kerana hadis rufi'al qalam itu idafah kepada hadis baca dengan ta tanwin li hadisi, jadi idafah kepada tarkib hadis. Nak baca dengan tanwin pun tak apa juga. Li hadisin, maka tarkib hadis itu dia jadi badal kepada hadisin. Li hadisi rufi'al qalamu an salasatin, diangkatkan qalam ala penulis dia atas daripada 3 orang. Anis sabiyi hatta yablugha, yang pertama daripada kanak-kanak sehinggalah dia tu balik. Wa anin naimi, diangkat qalam daripada orang yang tidur hatta yastayqidha, sehinggalah dia tu jaga. Wa anil majnun, diangkat qalam juga daripada orang gila hatta yabra'a, sehingga dia tu jadi sembuh. Qala fa warada an-nasu fil majnun, maka datanglah oleh nas pada majnun. Nas ni maksudnya ialah dia nas ni lebih khusus daripada dalil. Nas ni ialah mantuk yang tidak ada ihtimal makna dia. Kalau mantuk yang ada ihtimal makna, itu dipanggil zahir. Mantuk yang tidak ada ihtimal makna nama dia nas. Jadi pada dalil itu dia ada 2 bahasa, satunya mantuk, satu lagi mafhum. Jadi kalau mantuk tu dia pecah sanilah, pecah 2. Jadi datang oleh nas pada majnun, ketentuan pada orang yang gila, wa qisa alaihi, dan dikiaskan di atasnya majnun. Kullu man zala aqluh, tiap-tiap mereka yang hilang akalnya, bisababin yu'zaru fih, dengan sabab yang diunzurkan padanya. Pada sabab. Walau zalat hadhil asbabu al-mani'atu, dan kalau hilanglah sabab-sabab ini yang menegahkan min wujubis salah, syarat wajib semaya. Jadi jangan ada ini. Jadi kalau hilanglah sabab-sabab ini yang menegahkan ia daripada wujubis salah, yang menegahkan wajib semaya, wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin,
dan masih berbaki daripada waktu oleh qada takbiratil ihram. Allahu akbar masuk dah waktu lain. Tu. Fa aktsaru, maka terlebih banyak daripada fuqaha, wajabatis salatu, wajib kena semaya. Li'annal qadra, jadi kalau hilang, orang panggil segala sabab-sabab yang menjadi mani'ah daripada wajib semaya ni. Mana kadang-kadang maknanya kekal lagi daripada waktu qadur takbiratin. Ada lagi waktu seqada, betul-betul makna qada takbiratul ihram. Fa aktsaru, maka lebih banyak lagi. Wajabatis salat, wajib dia kena semaya. Dia kena semaya. Makna li'annal qadra, kerana maksudnya qadar allazi yata'allaqu bih, yang bertakluklah dengannya. Qadar itu al-ijabu, oleh wajib, yashtari fihi qadur rakaati wa duniha, sama yastawi padanya. Sini qadur rakaati, qada satu rakaat dan kurang daripada satu rakaat, sama saja. Wa yajibu zuhru ma'al asri, kalau begitu wajib semaya zuhur serta asar. Bi idraki qadri zamani takbirati akhara waqtil asri, dengan cara wajib zuhur serta asar. Dengan mendapatkan qadar masa takbiratul ihram waqtil asri, waktu asar. Dia panggil takbiratul ihram. Wa tajibu al-maghribu ma'al isya, wajib orang yang musafir wajib sembahyang maghrib serta dengan isya. Biidraki zalika, dengan mendapatkan akan demikian itu. Akhir waktu isya, pada akhir waktu isya. Litihadi waqtayi zuhri wal asri, kerana bersuatu dua waktu zuhur dan juga asar. Wa waqtayil maghrib wal isya, dan dua waktu maghrib dan isya. Fil uzri, pada uzur. Lidaruratin aula. Fafid darurah aula. Jadi kalau pada keadaan darurah, lebih-lebih lagi dah. Tu. Jadi uzur, dia jamak takdim jam tu dia panggil uzur. Jadi darurah tu dia lebih lagi daripada uzur. Tu. Jadi kalau uzur, kalau darurah itu lebih utama lagi. Wa yushtaratu lil wujub, disyaratkan bagi wajib semaya tu. An yakhlu asy-syakhsu, bahawa sunyilah oleh seseorang itu. Anil mawani'i, daripada manik-manik perkara-perkara yang menegahkan. Qadarat taharah, akan qadar taharah. Jadi syaratkan bagi wajib itu bahasanya sunyi seseorang itu daripada mawanik sanalah. Wassalati, al-mawanik qadarat taharati, qadar bersuci desmaya. Akhaffa ma yujzi'u, akan yang terlebih ringan barang yang memadai akan dia. Mana misalnya rakaat ini fi salatil musafir, seperti 2 rakaat pada semaya musafir. Qala tambihun law balagha syakhsu fi salati bisinni. Tambihun in ay hadza tambihun, ini ialah satu tambih.
Lau balagha syakhsu, seandainya jadi baligh oleh seorang fi salati, di dalam sembahyang, bisini dengan cara tahun, mana cukup tahun, wajaba alaihi itmamuha, wajiblah di atasnya seorang saat itu menyempurnakan akan dia akan semaya duduk tengah-tengah semaya. Jadi datang li'annahu adrakal wujuba, kerana dia mendapat akan yang wajib. Wahya sahihatun, dan dia tu sahihah. Falizamahu itmamuha, maka wajib lazimlah akan dia, akan seorang saat ni menyempurnakan akan dia menyempurnakan akan dia akan semaya. Kama law balagha bin nahar, sebagaimana kalau baliklah seorang itu pada waktu siang hari, tengah hari, wa huwa shaimun, sedangkan dia tu duduk puasa, fa innahu yajibu alaihi imsaku baqiyatin nahar, maka bahwasanya seorang sani maknanya sekira-kira di atasnya menahan baqiyatin nahar, hak tinggal lagi daripada nahar siang hari. Maknanya dia kena berhabis sampai. Wa ajza'atuhu, dan memadai akan dia. Walau jumu'atan, sekalipun makna walau kana maknanya jum'atan, la'annahu shalla, kerana bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla maghribi, maknanya sembahyang. Shalla al-wajibah, makna sembahyang akan yang wajib, bisyartih, dengan syaratnya, salatul wajib. Wa wuqu'u awwaliha naflan la yamna'u wuqu'u akhiriha wajiban, jatuhnya huk mula-mulanya itu ialah sebagai ahli, tidak menegahkan jatuh akhirnya wajib. Pada mula-mula dia waktu atas dasar sunat, tapi akhirnya jadi wajib. Boleh berlaku. Wa ajza'at walau jum'atan li'annahu sallallahu alaihi wasallam shallal wajibu bi syartih, memperwajibkan akan sembahyang akan fardu, sembahyang akan yang wajib dengan syaratnya wajib. Wa wuqu'u awwaliha, dan jatuh berlaku pada awalnya naflan, ana sunat, la yamna'u wuqu'u akhiriha, tidak menegakkan jatuh pada akhirnya wajib. Tu mula-mula tak wajib. Tu mana misalnya duduk tengah-tengah tu maknanya jadi wajib. Tu ka saumi maridin, seperti sakit orang sakit, seperti puasa orang sakit, syufiya fi asna'i, jadi sembuh dia tengah-tengah puasa. Wa in balagha ba'da fa'liha bisinni aw bi ghairi, dan jika baligh dia tu dengan mengerjakannya. Jadi balighkan dia ba'da fa'liha, sebab daripada mengerjakannya perkara yang tersebut tadi. Itu kata baligh dia tu bisin au bi ghairihi, ataupun lain daripada, fala yajibu alaihi i'adatuha, tidak wajib di atasnya mengulanginya. Fashturito, maka dipaksakan wa wuqu'uhu, akan berlakunya jatuhnya fi halil kamal, pada ketika kamal, bi khilafis solah, bersalahan dengan sembahyang. Walau hadat atau nafisat, seandainya hadat, berhaid dan bernifas, au junna, ataupun digilakan akan dia, au ughmiya alaih, ataupun dipensangkan, dipitamkan di atasnya, awal al-waqti, pada awal waktu, wajabat tilka solatu, jadi wajib dah maknanya sembahyang itu.
In adraka man dzukir, apabila mendapat ia akan mereka yang telah disebut dulu. Qadral marad, sepanjang masa sakit tu. Wa illa fala wujuba fi zimmati. Jika tidak, maka tidak ada wajib pada zimmah dia. Li adami tamakuni fi fi'liha, kerana ketiadaan tamakun, mana tak kuat ni min fi'liha, daripada perbuatannya ni. Jadi qala as-salawatul masnunatu. Bateri habis awak. إلى آخر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم خائفين وإنابة المخبتين وشكر الصابرين وتبات الصديقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.